Definisi komunikasi menurut Almonte dan Gouffet, mereka mentakrifkan maksud komunikasi adalah pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak penghantar kepada pihak yang lain, penerima. Komunikasi ataupun proses komunikasi akan melalui 5 langkah, iaitu yang pertama, pengirim membentuk idea, yang kedua, pengirim mengikutkan idea tersebut dalam satu mesej, yang ketiga, mesej akan melalui saluran komunikasi, dan yang keempat, penerima mengikutkan mesej tersebut, dan yang keenam, maklumat balas dihantar kepada pengirim. Kepentingan dari segi hubungan insan kemasyarakatan ialah apabila berinteraksi dengan orang lain, kita perlu cuba mendidik mengapa seseorang memiliki tingkah laku tertentu. Pemahaman dan pengetahuan tentang konteks adalah perlu untuk membantu kita memahami tingkah laku orang lain. Penguasaan dalam perkara ini dapat mengelakkan kita daripada terus membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara tanpa melihatnya secara lebih terperinci. Salah satu daripada konteks penting yang mengaruhi tingkah laku seseorang ialah aspek budaya. Perbezaan budaya sering dilihat sebagai faktor yang dapat menyukarkan komunikasi di antara dua orang yang datang daripada latar belakang budaya yang berbeza. Yang kedua, kepentingan dari segi akademik. Mahasiswa wajib menguasai kemahiran komunikasi dari aspek akademik. Kemahiran ini sangat penting dalam hubungan para pensyarah khususnya apabila berinteraksi dengan mereka untuk menyiapkan tugasan khusus. Kemahiran interaksi yang baik dengan pensyarah memperlihatkan sikap positif terhadap tanggungjawab sebagai mahasiswa, tanda hormat anda kepada pensyarah dan guru, dan dapat mencerminkan maruah dan harga diri mahasiswa yang tinggi. Kemahiran dari segi ini meliputi penguasaan dari segi penulisan dan lisan. Mahasiswa tidak boleh contohnya berinteraksi dengan menggunakan bahasa selanga atau rojak apabila bercakap dengan pensyarah atau apabila menghubungi mereka melalui khidmat percakapan ringkas SMS. Saya hari ini akan menceritakan tentang jenis-jenis komunikasi. Terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah alat utamanya adalah bahasa. Berbahasa yang baik dan efektif, padat dan jelas dalam menyampaikan pendapat atau perasaan dengan sopan adalah kunci kepada komunikasi lisan yang baik. Jenis-jenis komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Antaranya ialah perbendaharaan kata, kelajuan, intonasi, humor, singkat dan jelas. Contoh komunikasi lisan adalah perbualan antara ayah dan anak. Itu contoh. Perbualan antara kawan dan rakannya dan lain-lain. Seterusnya adalah komunikasi bukan verbal. Komunikasi lisan dan komunikasi bukan verbal sering berlaku secara serentak. Harrison telah mencadangkan, Harrison ni adalah seorang tokoh pada tahun 1974 telah mencadangkan bahawa sebarang situasi komunikasi boleh dilihat sebagai satu penggabungan komunikasi lisan dan bukan verbal. Aspek-aspek komunikasi bukan verbal dan pengaruhnya meliputi hal-hal berikut. Antaranya ialah ekspresi wajah. Ekspresi wajah menyebabkan komunikasi berkesan atau sebaliknya. Contoh ekspresi muka adalah ekspresi marah, senyum. Seterusnya adalah pandangan mata. Melakukan pandangan mata ketika berinteraksi seperti orang tersebut terlibat dan menghargai teman bicaranya dengan kemahuan untuk memerhatikan bukan sekadar mendengar sahaja. Kedua, sentuhan. Proses komunikasi akan berjalan dengan lebih baik dengan adanya sentuhan. Gaya tubuh dan gaya berjalan juga adalah salah satunya. Kedua-dua gaya ini mencerminkan emosi, konsep diri dan tahap kesihatan seseorang. Seterusnya ialah isyarat. Isyarat seperti menggerakkan tangan dan mengetuk-ngetuk kaki ketika berbicara sebagai keseluruhan komunikasi merupakan ekspresi keadaan seseorang. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi bertulis. Penulisan merupakan aktiviti merangkapkan idea, pandangan ataupun pendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis ataupun grafik. Tujuannya ialah untuk menyalurkan mesej, berhubung atau berkongsi maklumat. Komunikasi ini mempunyai kelebihannya sendiri, iaitu ia kekal dan boleh disimpan untuk kegunaan masa hadapan.
Seterusnya adalah spontan ataupun dirancang dan melibatkan beberapa faktor. Antaranya ialah fakta, gaya, laras pengolahan, bahasa, dan sebagainya. Terdapat beberapa bentuk atau jenis-jenis teks komunikasi bertulis seperti surat rasmi, memo, email bertulis, dan tulisan ilmiah. Itu sahaja jenis-jenis komunikasi.